Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita belajar macam mana kita nak menyatakan ketaksamaan yang mentakrif rantau berlorek. Ketaksamaan linear, yang ada banyak ketaksamaan linear ni kita nak nyatakan daripada kawasan berlorek ni. Okey, sebelum tu ingat balik yang cikgu ajar. Untuk garis lurus, awak tengok garis lurus. Jika dia ada tanda garis putus-putus, ini menunjukkan ketaksamaan tu kecil. Kalau garis putus-putus, dia tak ada sama dengan. Ketaksamaan dia bentuk ini je lah. Lebih kurang daripada ataupun lebih daripada. Kalau garis penuh maksudnya dia ada tanda sama. Kurang daripada atau sama dengan, ataupun lebih besar atau sama dengan. Dia ada simbol ni. So ketaksamaan kita tu kita guna sama ada 4 simbol ni lah. Nak tahu nak guna yang mana yang ada tanda sama ke atau tidak, tengok pada garis lurus. Kalau dah garis lurus tu putus-putus, so dia mesti sama ada 2 ni lah. Kalau garis lurus dia penuh, macam yang ni, A ni ada garis putus-putus kan. So awak punya ketaksamaan sama ada gini ataupun yang ni. Kurang daripada atau lebih daripada. Yang B ni, nampak tak ketaksamaan garis lurus yang digunakan tu adalah ada garis penuh. Jadi dia ada tanda sama. Sama ada kurang daripada atau sama dengan, ataupun guna simbol ini lebih besar atau sama dengan. Boleh? Ingat lagi tak? Kawasan berlorek. Untuk kawasan berlorek, atas ataupun kanan. Kawasan berlorek yang atas ataupun kanan daripada garis lurus tersebut, ini menunjukkan lebih besar. Lebih besar daripada ataupun lebih besar daripada sama dengan lah. 2 simbol ni. Kalau bawah atau kiri. Bawah atau kiri dia kecil. Kurang daripada 2 ni lah. Ni kita ingat semula. Imbas kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. Dan untuk persamaan garis lurus yang melibatkan paksi X. Paksi X, paksi Y. Kalau paksi X, paksi Y, dia punya persamaan dia tu. Kalau untuk paksi X, persamaan dia Y sama dengan 0. Kalau untuk paksi Y, persamaan dia Y sama dengan X sama dengan 0. Dia terbalik ni. Kalau paksi X, dia jadi persamaan tu Y. Kalau paksi Y, persamaan dia tu X. X sama dengan 0. Ni time bila kita nak guna? Time ni lah. Tengok soalan yang pertama. Okey, soalan ni dia nak awak nyatakan 3 ketaksamaan. Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrif rantau berlorek ni. Kita sama tengok ni kawasan ni. So dia ada garis ni, garis yang ni, garis yang ni. So ada 3 lah. 1, 2, 3. So yang ni, melibatkan yang ni, ini adalah paksi Y. Kalau paksi Y, dia punya persamaan dia X sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi kat sini kita boleh tulis ni paksi Y kan. Paksi Y. So dia punya persamaan dia X sama dengan 0. Kawasan dia kat mana? Tengok kawasan yang berlorek ni. Kiri ke kanan? Bahagian kanan. Bahagian kanan. So kanan. Inilah simbol lebih besar. Ni ada tanda putus-putus ke? Tak ada. Jadi kita guna inilah. Faham? Jadi persamaan yang ni, ketaksamaan yang ni kita buat X lebih besar atau sama dengan 0. Itu kesamaan yang pertama. Okey, yang kedua. Tengok kawasan ni, bawah ni. Ini adalah paksi X. Paksi X, dia punya persamaan dia Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kawasan mana? Tengok kawasan. Atas ke bawah? Ni garis dia. Dia duduk bahagian atas.
Kalau atas garis penuh, so sama juga kita guna lebih besar. dy lebih besar atau sama dengan kosong. Dan satu lagi garis adalah garis yang ni, garis condong ni. Garis condong persamaan dia X tambah Y sama dengan 8. Tengok kawasan dia, atas ke bawah? Atas ke bawah? Bawah kan? Kalau bawah, ini garis putus-putus. Garis putus-putus kita guna yang ni, tak ada tanda sama. So, jadi X tambah Y sama dengan ni, tukar kepada kecil daripada 8. Saya tak nampak. Sorry. Sekali lagi cikgu ulang. Untuk yang persamaan yang ni, garis yang ni, persamaan dia X tambah Y sama dengan 8 kan? Kawasan dia berada di bawah. Bawah pada garis ni. Kalau bawah, kita guna simbol inilah. Ni dua ni. Tapi nak pilih antara ni, tengok. Dia putus-putus ke penuh? Garis putus-putus kan? So, kita pilih yang ni. Jadilah ketaksamaan dia tu X tambah Y lebih kecil daripada 8. Boleh? So, kita tulis balik. 3 ketaksamaan tu. 3 ketaksamaan ini yang terlibat tu adalah X lebih besar pada kosong atau sama dengan kosong. Y lebih besar atau sama dengan kosong. Dan X tambah Y lebih kecil daripada 8. Okey, boleh? Itu 3 ketaksamaan. Kita tengok yang B pula. Yang soalan B. Okey, soalan B. Kawasan dekat sini kan? Garis yang terlibat. Sini, sini dengan sini. So, kita buat yang ni dulu. Part C, Y. Kita tulis kat sini lah. Part C, Y. Okey, part C, Y. Dia punya persamaan dia adalah X sama dengan kosong. Jadi, tulislah. X sama dengan kosong. Okey, kawasan dia. Tengok kawasan dia. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Bahagian kiri. Jadi, kita tulis kiri. So, kalau kiri, dia punya ketaksamaan dia tu lebih ke kecil. Lebih kecil. Dia garis putus-putus agak ke garis penuh. Garis penuh kan? So, gunalah simbol lebih kecil atau sama. Jadi, kita punya persamaan kita nak tulis X lebih kecil atau sama dengan kosong. Okay, boleh? Okay, kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua. Kalau nak ambil yang garis ni. Okay, persamaan ni adalah Y sama dengan negatif 2. Kita tulis persamaan dia. Y sama dengan negatif 2. Okey, kawasan. Y sama dengan negatif 2. Ni garis ni. So, kawasan dia atas ke bawah? Bahagian bawah. So, kawasan dia bawah. Jadi, kalau bawah, ni pula garis putus-putus. Garis putus-putus. Jadi, kita guna simbol lebih ke kecil. Sama dengan ni. Simbol sama dengan tukar kepada simbol lebih kecil daripada negatif 2. Dia garis putus-putus, so kita tak perlu letak sama dengan. Kalau dia garis penuh, kita kena letak sama dengan. Dan satu lagi ketaksamaan garis yang ni. Garis condong ni. Garis condong dia punya persamaan dia Y tambah 2X sama dengan negatif 4. Kita tulis Y sama dengan Y tambah 2X sama dengan negatif 4. Kawasan mana? Bahagian atas. Kawasan bahagian atas. Lepas tu garis penuh.
Okey, atas kita guna simbol lebih besar. Kalau penuh, garis penuh, kita kena ada tanda sama. Jadi persamaan ni kita tukar jadi kertas persamaan y tambah 2x, simbol sama dengan tukar kepada lebih besar atau sama dengan negatif 4. Boleh faham? Okay, tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya ni dia tak bagi persamaan tersebut. Persamaan tu dia tak bagi. Apa dia? Kita kena cari dulu. Sebelum tu ingatan semula, kita perlu tahu persamaan ni, kita kena tahu kecerunan. Kecerunannya rumus dia y2 tolak y1 sama dengan per x2 tolak x1. Okey, tengok yang pertama. Diberi, dia bagi apa ni? Dia bagi titik. Titik kat sini, titik persilangan garis lurus yang ni yang mana melintang dengan yang condong. Titik ni 5, 5. Jadi 5, x 5, y kat sini pun 5. So, untuk persamaan yang pertama, garis yang persamaan yang pertama, yang ini adalah paksi y. Paksi y. Kalau paksi y, punya persamaan iaitu x sama dengan 0. Kawasan mana? Kanan. Kanan ni. Ni kanan. So, kalau kanan lebih besar. Kertas persamaan tu lebih besar atau sama dengan 0. Okey, dapat yang pertama. Yang kedua, garis yang ni, yang melintang ni. Okey, garis ni, ini adalah y sama dengan 5. Persamaan ni, y sama dengan 5. Ni, y sama dengan 5. Ni kan 5 kan, nilai y. Tak kira titik dia kat mana-mana pun, dia tetap nilai y dia sama dengan 5. Jadi persamaan dia tu y sama dengan 5. Okey, tengok kawasan. Kawasan mana ni? Bahagian bawah kan? So, bawah kena lebih ke kecil. Ni garis penuh. Garis penuh. Garis penuh. So, garis lurus. Y lebih kecil atau sama dengan 5. Dan satu lagi, kertas samaan, persamaan yang ni. Persamaan ni dia tak bagi persamaan ni nama apa. Jadi kita kena buat dulu persamaan dia. Macam mana buat persamaan dia? Dia dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Mx tambah c. M tu adalah nilai kecerunan. Kita guna ni lah rumus ni. Y2 tolak y1 per x2 tolak x1. So, kat sini kecerunan dia tolak lah. Ni titik yang pertama, ini titik yang kedua, 0, 0. Ni titik pertama, ni titik kedua, 0, 0. Jadi, cari dulu nilai M dia. M sama dengan Y 5 tolak 0. Ni kat sini ni titik dia ni, koordinat dia 0, 0 lah ni. Jadi 5 tolak 0 per dengan 5 tolak 0 juga. Dapat apa? 5 per 5 sama dengan 1. Pintasan C. C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y garis ni dia potong pada paksi Y. Kat mana? Dekat sini. Jadi pintasan Y tu bersamaan dengan nilai dia 0. 0, 0 ni kan. Ya, Y 0. So, kita masuk balik dalam persamaan ni. Dapatlah Y sama dengan M tadi 1. Jadi kita tak perlu tulis M. Kali 1 tak perlu tulis. Tambah dengan 0. Tambah 0. Tambah 0 pun tak perlu tulis. Jadi persamaan dia Y sama dengan X. Okey, kawasan. Y sama dengan X. Ini garis ni Y sama dengan X. Kawasan mana? Atas. Garis penuh ke garis putus-putus? Garis penuh. So, kalau garis penuh, atas. Jadi, atas kita guna lebih besar.
X. Garis penuh pula ada tanda sama. Ni tak nampak. So, kalau atas, kawasan atas, jadi kita guna lebih besar. Garis penuh ada tanda sama. Gini je lah. Boleh. So, kesamaan yang terlibat. 3 kesamaan tu. X lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong. Satu lagi, Y lebih kecil atau sama dengan 5. Dan Y lebih besar atau sama dengan X. Boleh. Tengok lagi satu contoh. Contoh B. Okay, ni dia punya persamaan dia. Graf dia, graf. Nampak tak? Okay, yang pertama, kawasan ni paksi X. Paksi Y. Salah, paksi X pula. Ini paksi Y. Kalau paksi Y, persamaan dia tu X sama dengan kosong. Okay, kawasan mana? Kiri ke kanan? Ini kiri, ini kanan. So, kanan. Kanan, so X lebih besar. Ada penuh. Ada tanda sama lah. Okay, seterusnya. Kalau persamaan yang ni. Persamaan contoh yang ni. So, sama macam tadi, kita kena buat dulu nilai M. Cari dulu nilai M. Okay, titik kat sini. Ini adalah pintasan X. Yang ini pintasan Y. Rumus. Ini koordinat dia 4, 0. Kat sini koordinat dia 0, negatif 4. Yang ni koordinat dia, titik ni X 0, Y 2. Kita guna je rumus tadi. Y 2 tolak Y 1 per X 2 tolak X 1. So, titik yang terlibat ni, inilah ni. Kita tulis dulu titik. Kita nak garis ni kan. So, titik yang terlibat adalah 4, 0 dengan 0, negatif 4. Okay, ni X, ini Y. So, Y 0 tolak negatif 4 per ini 4 tolak 0. Ini negatif itu negatif jadi positif. 4 lah. Per dengan 4. Sama dengan 1. Okay, C pula adalah pintasan Y. Garis ni pintasan Y kat mana? Ni nilai Y kat sini. Negatif 4. Jadi persamaan yang ni adalah Y sama dengan MX. M tu 1. Jadi kita tak perlu tulis sambung 1. Tambah C. Tambah C ni negatif 4. Tambah C. C dia negatif 4. So tulis macam ni lah. C kawasan dia. Kawasan dia belah atas. Atas garis penuh. Jadi, Y sama dengan X tolak 4 ni. Simbol sama dengan kita guna Y lebih besar. Ada garis penuh. So, ada tanda sama. X tolak 4. Okay, boleh. Okay, garis yang ketiga. Okay, yang ni. Condong ke sini. Nilai M dia, titik dia tu 0,2 dengan 4,0. So, M sama dengan ni nilai X, nilai Y 2 tolak 0 per dengan 0 tolak 4. Dapat 2 per negatif 4 sama dengan negatif 1 per 2. C kat sini, C sama dengan, C ni adalah pintasan Y. Ni nilai Y kat sini. Y sama dengan 2. Ini persamaan dia Y sama dengan MX. M dia negatif 1 per 2 X tambah 2. Okay, kawasan. Kita tengok, cek kawasan. Kawasan belah bawah. Bawah dan garis penuh. So, persamaan ni, simbol sama dengan kita tukar. Kalau bawah, dia jadi lebih ke kecil. Garis penuh, so ada tanda sama. Garis penuh, so ada tanda sama.
belakang tu tulis je lah. Negatif 2x tambah 2. Boleh. So, kotak samaan yang kita dapat tu, yang ni dengan yang ni. Boleh. Itu saja untuk hari ini.